Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. InsyaAllah pada hari ini kami akan membincangkan atau membentangkan kerja khusus yang berkaitan status anak tak sah taraf, yang mana kumpulan kami ini terdiri daripada Muhammad Amar Qayyum bin Zainuddin, Muhammad Syatib bin Marujuskai, Muhammad Fikri bin Fazli, Uzair bin Muhammad Radhi, iaitu saya sendiri. Sebelum masuk lebih mendalam lagi, sukacita saya memberitahu atau membentangkan definisi konflik fatwa untuk kita mengetahui bersama-sama. Konflik fatwa konflik diambil daripada perkataan Latin, iaitu con, yang bermaksud bersama, dan figere, yang bermaksud memukul. Ia juga boleh difahami sebagai perselisihan atau pertentangan antara individu, pertentangan idea, kepentingan dan lain-lain. Manakala fatwa dari segi bahasa Arab, asal bahasa Arab ialah al-fata, yang bermaksud seorang pemuda yang sihat, cergas dan gagah. Manakala dari segi istilah pula, fatwa ini membawa maksud kepada jawapan yang dibuat oleh seorang mufti apabila ia ditanya berkaitan hukum hakam atau sesuatu kejadian. Manakala konflik fatwa merujuk kepada perselisihan, konflik fatwa yang dapat kita fahami ini merujuk kepada perselisihan, pertentangan dan perbezaan idea atau pendapat berkaitan sesuatu keputusan fatwa yang dikeluarkan oleh seorang mufti atau sesebuah organisasi jabatan mufti. Seterusnya, sejarah fatwa di zaman Rasulullah SAW dan sahabat radhiyallahu anhum. Pengeluaran fatwa telah pun berlaku di zaman Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum. Konflik atau perbezaan pendapat antara sahabat Nabi SAW adalah perkara biasa yang berlaku. Apabila berlakunya perbezaan pendapat antara para sahabat, mereka terus merujuk kepada Rasulullah SAW yang merupakan mufti pertama ketika itu untuk mengetahui satu hukum. Pemfatwaan dari Rasulullah SAW pada ketika itu, sama ada dari segi percakapan, perbuatan atau takrir, merupakan sumber premier di dalam perundangan Islam yang dikenali sebagai hadis ataupun sunnah. Antara pemfatwaan yang pernah berlaku di zaman Rasulullah SAW ialah fatwa berkenaan dengan wanita. Kejadian ini berlaku apabila asbabun nuzul ataupun turunnya ayat ini di dalam Al-Quran, apabila sahabat-sahabat Nabi SAW bertanyakan tentang hak-hak kewanitaan, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 27 yang bermaksud, dan mereka meminta fatwa darimu tentang para wanita, katakanlah Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka. Daripada terjemahan ini dapat kita ketahui bahawa turunnya ayat ini, Allah menurunkan ayat ini untuk menerangkan berkaitan hukum hakam kewanitaan serta hak-hak kewajipan mereka dalam urusan kekeluargaan, sama ada dari segi urusan kewangan, penceraian, perkahwinan, nusyuz dan seumpamanya. Seterusnya, sejarah fatwa di zaman tabi'in. Berlaku satu dialog antara ni di zaman para tabi'in. Berlakunya dialog antara Al-Auza'i dengan Imam Abu Hanifah, yang mana mereka ini berbeza pendapat berkaitan mengangkat tangan ketika hendak rokok dan bangun daripadanya. Kata Imam Al-Auza'i, kata Imam Al-Auza'i memilih pandangan untuk mengangkat tangan, manakala Imam Abu Hanifah pula memilih untuk tidak mengangkat tangan. Kerana Imam Abu Hanifah dia meriwayatkan hadis dalil yang mana beliau berkata bahawa Rasulullah SAW tidak mengangkat tangan kecuali ketika takbiratul ihram sahaja. Yang selain itu, antara konflik fatwa yang berlaku di kalangan para tabi'in ialah berkaitan kis al-ila, yakni sumpah suami untuk tidak menyetubuhi isteri. Sejarah konflik di Malaysia.
Kedatangan Islam ke rantau ini pada abad ke-7 Masihi telah menubuhkan satu sistem pemerintahan Islam. Alam Melayu dipengaruhi dengan corak pemerintahan negara Islam yang berdasarkan sistem khalifah. Yakni sistem khalifah ini ialah masyarakat setempat bersetuju melantik satu khalifah dan taat setia kepada khalifah tersebut dan memberi keputusan penuh kepada khalifah dalam memantapkan sistem pentadbiran negara. Ketua pemerintah menubuh institusi pelaksanaan seperti pelantikan mufti, imam, qadi, syekhul Islam, para ulama dan jawatan-jawatan lain yang membawa kepada tujuan sama. Ini dapat kita tengok contoh sekarang yang mana di Malaysia ini jabatan mufti ataupun jabatan istana melantik mufti-mufti ataupun ulama-ulama untuk menjadi penasihat mereka. Yang ketiga pula, semua jabatan ini berkait rapat dalam melaksanakan tugasan penguatkuasaan hukum hakam Islam, mengeluarkan fatwa berhubung hakam syarak serta menyertai majlis-majlis rasmi negara dan menangani pelbagai persoalan yang berkaitan dengan Islam. Antara konflik yang berlaku di Malaysia ini, konflik fatwa yang berlaku di Malaysia ini adalah berkaitan dengan talak 3 dan juga berkaitan fatwa hukum menziarahi kubur di hari raya. Banyak lagi fatwa yang berlaku. Cuma ni di antara fatwa-fatwa konflik fatwa yang berlaku di Malaysia. Fatwa Negeri Perlis, mereka memilih sekiranya ketika dilafazkan ta'lid, ini berkaitan dengan talak 3 jatuh 1. Perlis memilih talak 3 jatuh 1 yang mana sekiranya ketika dilafazkan ta'lid tersebut, iaitu ta'lid talak 3, boleh dibaca di laman web Jabatan Mufti. Dan suami yang melafazkan itu sebenarnya bertujuan untuk mentalakkan isterinya. Jika dia melanggar perjanjian itu, maka isterinya tertalak dengan 1 talak, tidak jadi 3. Manakala fatwa daripada pejabat Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan yang mereka mengambil daripada pandangan dalam mazhab Asy-Syafi'i, talak 3 serentak sebenarnya akan jatuh 3 talak jua. Walaupun begitu, setelah rujuk Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan merujuk kepada Mahkamah Syariah di negeri masing-masing untuk mendapat maklumat yang lebih lanjut. Manakala daripada selain itu, konflik fatwa yang berlaku juga di Malaysia ini adalah hukum mengkhususkan ziarah kubur pada hari raya. Fatwa Negeri Perlis mengatakan umat Islam disunatkan menziarah kubur pada bila-bila masa tanpa mengkhususkan waktu dan hari tertentu sama ada hari raya atau selainnya. Oleh itu, mengkhususkan hari raya sebagai hari menziarahi kubur adalah satu perbuatan yang menyalahi sunnah Nabi SAW. Ya, bukan kebiasaan daripada Nabi SAW. Boleh diziarah kubur pada bila-bila masa saja tanpa mengkhususkan hari tersebut. Manakala fatwa Negeri Terengganu pula berlaku dua pandangan, iaitu yang pertama, hukumnya harus oleh kerana tiada nas khusus yang melarangnya. Justru hukumnya adalah dibolehkan. Antara ulama yang berpendapat begini ialah para ulama mazhab Hanafi. Manakala kedua, hukumnya adalah tidak digalakkan. Maka berdasarkan pandangan ini, tidak sunat ziarah kubur bersempena Aidil Fitri, bahkan ianya makruh. Antara hujahnya ialah tiada nas yang menunjukkan Rasulullah SAW menziarahi kubur pada hari raya, dan baginda SAW pada hari raya Aidil Fitri menzahirkan kegembiraan. Manakala apabila kita berada di kubur, niscaya kita akan merasa sedih dan teringat kepada masa-masa lampau. Jadi pada hari raya tidak wajarlah untuk kita bersedih, kerana pada hari itu adalah hari kegembiraan dan kemenangan untuk umat Islam. Jadi setakat ini saja poin saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Sekian. Okey, terima kasih kepada sahabat saya. Seterusnya saya akan membentangkan mengenai faktor berlaku konflik fatwa di Malaysia. Secara zahirnya, konflik fatwa dalam kalangan masyarakat Malaysia mempunyai beberapa faktor yang penting. Antaranya yang pertama adalah terikat dengan perlembagaan persekutuan dan akta. Okey,
Agama Islam di Malaysia adalah agama rasmi persekutuan. Namun, kedudukan Islam terbatas kerana agama lain juga boleh diamalkan di Malaysia. Pembahagian kuasa antara pihak berkuasa pusat dan negeri juga mempunyai konflik. Secara umumnya, persoalan agama Islam diletakkan di bawah pentadbiran kuasa negeri masing-masing. Okey, maksudnya di sini, berdasarkan perkara ini, setiap negeri bebas dan tiada paksaan yang dapat dikenakan oleh Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Kebahasaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia ke atas negerinya untuk melaksanakan ketetapan hukum. Dan faktor yang kedua adalah metodologi fatwa yang berbeza. Kaedah yang digunakan oleh setiap negeri dengan negeri yang lain telah menghasilkan hukum hakam yang berbeza. Perbezaan kaedah ini dapat kita lihat berdasarkan peruntukan hukum hakam antara Perlis dengan negeri-negeri yang lain. Sebagai contoh, negeri Perlis satu-satunya yang tidak terikat dengan mana-mana mazhab dan sumber ambilan hukumnya juga berbeza. Manakala pihak pentadbiran negeri lain menekankan pemakaian mazhab Syafi'i dalam fatwa-fatwa negeri mereka. Okey. Faktor yang ketiga adalah organisasi ahli jawatan kuasa fatwa yang tidak seimbang. Perbezaan kemahiran dan bilangan ahli jawatan kuasa fatwa antara negeri-negeri di Malaysia turut menyumbang kepada konflik ini. Perkara ini dapat kita lihat melalui carta organisasi antara setiap institusi fatwa negeri masing-masing. Di setiap institusi fatwa mempunyai bilangan ahli akademik yang sedikit sebagai ahli jawatan kuasa. Dan faktor yang terakhir adalah peranan jawatan kuasa fatwa Majlis Kebahasaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia adalah sangat-sangat terhad. Jawatan kuasa ini adalah sangat-sangat penting di Malaysia, tetapi peranan mereka sangatlah terhad kerana tugas mereka adalah membincangkan dan mengeluarkan fatwa terhadap perkara-perkara berhubung dengan agama Islam yang dijadikan panduan oleh Majlis Raja-Raja Kerajaan Negeri ataupun Majlis Agama Islam Negeri, bertujuan untuk memberi nasihat. Selain itu, jawatan kuasa ini mempunyai tanggungjawab yang besar dalam menasihati Majlis Raja-Raja Kerajaan Negeri ataupun Majlis Agama Islam Negeri terhadap perkara yang berkaitan perundangan atau pentadbiran agama Islam. Oleh itu, di Malaysia, Raja merupakan ketua agama Islam dan sebarang keputusan mengenai fatwa perlulah terlebih dahulu merujuk kepada mereka untuk mendapatkan persetujuan atau kebenaran daripada Majlis Raja-Raja. Okey. Seterusnya kita akan masuk kepada kesan berlakunya konflik fatwa di Malaysia. Yang pertama, menambahkan kekeliruan terhadap masyarakat di Malaysia. Fatwa yang berbeza pada setiap negeri-negeri di Malaysia dalam mengeluarkan sesuatu hukum hakam akan menyebabkan berlakunya kekeliruan terhadap masyarakat. Sebagai contoh di sini saya letakkan fatwa yang berkaitan dengan masalah nasab anak kurang daripada 6 bulan, yang mana keputusan fatwa negeri Perlis memutuskan bahawa anak yang lahir kurang 6 bulan selepas ibunya berkahwin boleh dibinkan kepada suami ibunya kecuali jika dinafikan oleh si suami. Akan tetapi fatwa ini berbeza dengan wilayah persekutuan, iaitu mereka mensyaratkan 6 bulan dan ke atas. Dalam maksud lain, jika hasil zina sekalipun namun lahir selepas 6 bulan ke atas, maka boleh dinasabkan kepada si bapa. Okey, berdasarkan dua fatwa ini dapat kita kumpulkan, perbezaan seperti ini dapat menimbulkan segala kekeliruan dalam masyarakat kerana mufti adalah tempat rujukan yang utama bagi masyarakat untuk mengetahui tentang penjelasan hukum. Dan kesan yang kedua adalah konflik dari sudut perundangan. Fatwa di Malaysia ini berperanan supaya masyarakat dapat mematuhi segala hukum hakam yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Mufti bagi setiap negeri masing-masing. Akan tetapi, apabila wujudnya perbezaan fatwa di setiap negeri dapat menimbulkan konflik perundangan dan penguasaan antara negeri. Sebagai contoh yang saya letak, apabila sebuah negeri telah mengeluarkan fatwa berkenaan perkara itu hukumnya adalah haram, manakala di negeri lain pula mengharuskan perkara tersebut. Berdasarkan perkara ini, masyarakat
dengan mudah mengambil keputusan untuk berpindah ke negeri yang mengharuskan perkara haram itu, dengan membebaskan diri daripada menetap di negeri yang berfatwakan haram pada perkara tersebut. Sekian daripada saya serahkan slide seterusnya kepada sahabat saya. InsyaAllah terima kasih kepada pembentangan tadi. InsyaAllah seterusnya kita masuk kepada pandangan sebahagian mufti dan juga perincian perbincangan. Kita akan membincangkan dan serta membandingkan setiap negeri tentang fatwa anak tidak sah taraf ini. Baiklah, yang pertama kita masuk pada di Pulau Pinang. Pulau Pinang mengatakan anak tak saraf ini dia bermaksud anak yang dilahirkan luar nikah sama ada akibat zina atau rukul, dan dia bukan daripada persetubuhan syubhat atau bukan daripada anak perhambaan. Kedua, anak yang dilahirkan itu kurang dari 6 bulan 2 lahzah, mengikut takwin Qamariah daripada tamkin, iaitu setubuh. Yang kedua adalah anak tak saraf ini sama ada diikuti dengan perkahwinan pasangan itu atau tidak, hendaklah dibinkan ataupun dibinkan kepada Abdullah. Yang ketiga adalah anak tidak sah taraf, tidak boleh nasabkan kepada lelaki yang menyebabkan kelahirannya atau kepada sesiapa yang mengaku sebagai bapa kepada anak tersebut. Oleh itu tidak boleh mewarisi harta pusaka dan tidak boleh menjadi mahram antara keduanya. Yang keempat adalah lelaki yang menyebabkan anak tak sah taraf atau yang mengaku menjadi bapa kepada anak tersebut tidak boleh menjadi wali kepada anak tidak sah taraf. Yang kedua, kita ambil kepada negeri Kedah. Okey, yang pertama, anak yang dilahirkan di luar nikah sama ada akibat zina, rogol, dan dia bukan daripada persetubuhan syubhat atau bukan daripada anak perhambaan. Yang kedua adalah anak yang dilahirkan kurang dari 6 bulan 2 lahzah Qamariah dari waktu imkan ad-dukhul. Yang ketiga adalah anak yang dilahirkan lebih dari 6 bulan 2 lahzah, iaitu saat Qamariah dari waktu imkan ad-dukhul selepas akad yang sah dan ada bukti dari segi syarak bahawa anak tersebut ialah anak luar nikah melalui ikrar atau itu pengakuan mereka yang berkenaan, suami dan isteri tersebut atau salah seorang daripada mereka. Yang keempat adalah anak tidak sah taraf ini tidak boleh dinasabkan kepada lelaki sama ada lelaki yang menyebabkan kelahirannya atau mengaku menjadi bapa kepada anak tersebut. Oleh itu mereka tidak boleh mewarisi antara satu dengan lain, tidak boleh menjadi mahram, dan bapa tersebut tidak boleh menjadi wali kepada anak tersebut. Yang kelima ialah jika lelaki tersebut berkahwin dengan ibu kepada anak tidak sah taraf itu dan sabit persetubuhan, maka hubungan dengan anak dengan lelaki tersebut adalah seperti anak dengan bapa tiri dan mereka adalah mahram. Seterusnya kita masuk kepada fatwa di negeri Selangor. Yang pertama, keputusan Mahkamah Persekutuan Putrajaya pada 12 Februari 2020 yang membawa keputusan bahawa anak orang Islam yang dilahirkan di luar ikatan perkahwinan ataupun tidak sah taraf tidak boleh dibin dan dibentikan dengan nama bapanya. Yang kedua, anak yang dilahirkan tanpa nikah sama ada hasil daripada zina, rogol atau melalui cara saintifik yang bertentangan dengan hukum syarak. Yang ketiga adalah anak yang dilahirkan kurang daripada 6 bulan 2 lahzah Qamariah dari waktu imkan ad-dukhul dan bukan hasil persetubuhan syubhat. Yang keempat adalah anak yang dilahirkan lebih daripada 6 bulan 2 lahzah Qamariah dari segi waktu imkan ad-dukhul selepas akad yang sah dan ada bukti dari segi syarak bahawa anak tersebut ialah anak tanpa nikah melalui ikrar, iaitu pengakuan mereka yang berkenaan antara suami atau isteri lah, antara seorang daripada mereka atau 4 orang saksi yang memenuhi syarat-syarat menghukum hukum syarak. Seterusnya kita masuk kepada negeri Kelantan. Baik, yang pertama, Kelantan ni bermusyarat bersetuju memfatwakan bahawa tempoh minimum masa mengandung ialah 6 bulan dihitung daripada waktu
memungkinkan berlaku hubungan kelamin antara suami isteri dalam akad nikah yang sah, dan bayi yang dilahirkan selepas tempoh 6 bulan tersebut dikira sebagai anak sah taraf. Manakala hitungan minimal 6 bulan 2 lahzah untuk penentuan status sah nasab ialah 175 hari. Mesyuarat bersetuju menggunakan pakai pendapat dan kaedah yang dikemukakan oleh mazhab Maliki dalam isu ini bagi memelihara kesesuaian nasab dan keturunan. Dalam masa yang sama, pendapat ini juga dilihat lebih meraihkan kemaslahatan bayi dan menjaga keaiban serta maruah institusi keluargaan. InsyaAllah saya memberikan kepada pembentangan seterusnya, iaitu Syatir. Terima kasih. Baik, seterusnya saya akan sambung pada Fatwa Negeri Terengganu dan Fatwa Perlis. Fatwa Negeri Terengganu ni dia cenderung pada fatwa yang menyatakan bahawa anak tak setaraf ni dia tak boleh dinasabkan kepada bapa. Dia tidak boleh dinasabkan kepada bapa anak tersebut. Dan fatwa ini juga dia tidak mentakrifkan secara jelas anak tak setaraf itu apa. Jadi pada pandangan kami inilah, makna kata ini Negeri Terengganu dia mentakrifkan anak tak setaraf itu sama je dengan negeri-negeri yang sebelum ini. Baik, itu untuk fatwa Negeri Terengganu. Selesai. Boleh. Dan untuk Negeri Perlis, dia mengambil pendekatan berbeza dan menggunakan fatwa bahawa anak tak setaraf ni dia boleh dinasabkan kepada bapa. Tapi ada syarat yang perlu dipatuhi lah. Syaratnya adalah bapa tu dia kena berkahwin dengan ibu anak tersebut dan pada masa yang sama dia tidak menafikan bahawa itu adalah anak dia. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, fatwa ini bukan terpakai untuk semua. Maksud. Dan fatwa ni maknanya hanya untuk mereka yang masih ada ayah. Maksudnya ayah dia tu masih ada dan tidak lari. Dan jika bapanya, tapi walaupun bapanya masih ada dan menafikan itu adalah anaknya, anak bapa itu, jadi dia pun tak boleh pakai juga fatwa ni. Maksudnya bapa dia tu kena mengaku dan pada masa yang sama wujud pada ketika itu. Baik, itu untuk fatwa Perlis. Manakala fatwa kebangsaan pula, dia juga mentakrifkan bahawa anak tak sah taraf ni anak yang dilahirkan di luar nikah, sama ada akibat zina atau perogol, dan dia bukan daripada persetubuhan syubhah atau bukan daripada anak perhambaan. Maksudnya persetubuhan syubhah ni, persetubuhan anak perhambaan ni maksudnya dia bukan anak hamba lah. Persetubuhan syubhah ni maksudnya dia was-was. Dan anak tak sah taraf ni juga adalah anak dilahirkan kurang dari 6 bulan 2 lahzah. 2 lahzah tu maksudnya dia tempoh tertentu. Maksudnya dan kurang dari 6 bulan. Mengikut takwim Qamariyah daripada tarikh tamkin, daripada tarikh bersetubuh. Maksudnya jika lahir dari kurang, maksudnya jika dia bersetubuh hari ni, tetapi anak dia itu lahir kurang 6 bulan, itu adalah boleh dikategorikan sebagai anak tak sah taraf menurut fatwa kebangsaan. Fatwa yang dikena pakai di Malaysia. Dan fatwa kebangsaan juga cenderung pada anak tak sah taraf ni tidak boleh dinasabkan kepada lelaki yang menyebabkan kelahiran. Dia tak boleh dinasabkan kepada bapa biologi budak itu. Dan bila tak boleh ni, maknanya katanya tak boleh menjadi mahram, tak boleh menjadi wali, tak boleh mewarisi harta. Baik. Dan isu berkaitan ni adalah ada juga yang menyatakan bahawa anak tak sah taraf ni dia tidak boleh dinasabkan kepada bapa tu. Jadi ada timbul persoalan di sini. Baik, persoalannya adalah bolehkah bin Abdullah? Nampak? Jadi dalam isu ni para agamawan kita ni dia berbahas panjang. Ada yang membenarkan, ada yang tidak membenarkan. Alasan yang membenarkan ni adalah dia sama anak tak sah taraf ni dia kias kepada mu'alaf yang baru masuk Islam yang mempunyai nama yang tidak elok. Jadi diberikan kepada Abdullah. Tapi bagi mereka yang menolak pandangan ni, dia mengatakan bin nanti akan berlaku kesukaran. Sebab apa? Bin Abdullah ni terlampau ramai. Jadi susah untuk cari dia punya untuk mewarisi harta. Susah untuk cari dia punya jalur keluarga. Baik. Itu adalah sedikit isu semasa yang berkaitan dengan anak tak sah taraf ni. Apapun apa yang kami pegang adalah fatwa yang berkaitan fatwa kebangsaan. Kami akan berpegang pada pandangan fatwa
kebangsaan. Sebab apa? Sebab fatwa kebangsaan ni dia telah diwartakan dan maksudnya dia sesuai untuk keadaan Malaysia sekarang ni. Baik, sebagai penutupnya, jika anak taksar tarikh ini juga merupakan manusia sama seperti kita, dan kita mesti melayan beliau tanpa mencemuh atau menghina. Sebab apa? Sebab anak taksar tarikh ni bukanlah salah anak taksar tarikh itu, tetapi salah ibu bapa mereka yang tidak berfikir panjang dan menyebabkan beliau berada dalam keadaan anak taksar tarikh. Baik, sekian itu sahaja daripada kumpulan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.